أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه. الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر 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 الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pembelajaran kita, kajian kita dan perbincangan kita berkenaan dengan sebahagian ayat Al-Quranul Karim. Dan sebelum kita mulakan pembacaan kita dan kajian kita, marilah sama-sama dengan barakah mu'jizah surah Al-Fatihah kita buka majlis kita, mudah-mudahan bertambah barakah dan kebaikannya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Saya tengok Tuan Haji Zakaria Sri Austin ada, Kak Maimanah pun ada, Imam Yazid Sarimon dari PTP pun ada, Haslan ada, Kak Kamarul Zaiha pun ada, ramai-ramai, Hajah Poziah, Umi Poziah pun ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang berada pada malam ini diberkati oleh Allah, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Ni Puan Nyamah Ali ada, Ros Syukur pun ada. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi pada malam ini sama-sama kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah untuk belajar Al-Quran dan juga dengan niat untuk kita mengajarkannya. Bukan maknanya kita bakal jadi ustaz ataupun ustazah, bukan. Tetapi mengajarkan maknanya menunjukkan ataupun menyampaikan apa yang kita telah ketahui kepada orang lain, hatta kepada anak kita, orang yang terdekat di kalangan kita, insya-Allah. Jadi tahniah semua, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Semalam kita ada baca satu doa, dah hafal belum? Alhamdulillah, ni Hasmiyah Abu Hasan dari BBU, alhamdulillah ada. Nur Aini Jamburi, Kak Aini pun ada daripada Perling dan sebagainya, alhamdulillah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, tempatkan aku. Ni Kak Jaimah Syahadan dari Singapura ni. Alhamdulillah, daripada Singapura dengan kawan-kawan dia. Berapa ramai kawan-kawan dia yang turut sama dengan kita. Dan kita doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang penuh dengan keberkatan, yang tempat yang barakah. Wa anta khairul munzilin. Dan engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan. Dan kita doa, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, mudah-mudahan Allah tempatkan kita di tempat yang penuh dengan barakah. Kalau kita berada di hadapan telefon, dalam keadaan diberkati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang terpapar di telefon kita adalah benda yang baik untuk urusan dunia dan akhirat. Kalau kita ditempatkan di sebuah pasar raya dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang kita hajatkan, mudah-mudahan tempat itu adalah tempat yang Allah jadikan kita bila berada di situ diberkati oleh Allah, terhindar daripada pembaziran, terhindar daripada ditipu, terhindar daripada membohong orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan tempat itu adalah tempat yang barakah buat kita. Di mana pun kita berada, di Singapura, ada yang online daripada Terengganu tadi saya nampak. Ada yang daripada Arab Saudi, belum respon lagi. Ada yang daripada Indonesia, rakan kita. Mudah-mudahan semua diberkati oleh Allah. Baik, hari ini kita akan pergi kepada surah Ma'arij. Ayatnya pendek-pendek. Surah Ma'arij. Sila buka muka surat 569. 569. Hari ini 12 Jun. Sebelum saya terlupa, insya-Allah pada Khamis ini, saya akan cuba kita pindahkan rancangan kita ini ke Facebook UST Iliyin Aminin Sengkang, dan kemudian
OFF page. Nanti saya tunjukkan sikit dan mungkin saya akan typekan. Jadi nanti pergi awal-awal ke Facebook tersebut, like, dan kemudian insya-Allah kita akan hari Khamis ini kita akan bersiaran di Facebook tersebut, insya-Allah, jika tidak ada apa aral. Sekarang kita terus kepada surah Ma'arij, ayat muka surat 569. Kita sudah pelajari mad wajib, mad asli, kemudian mad badal, kemudian ada mad far'i, kemudian mad munfasil dan juga perbezaan perinciannya. Sekarang kita tengok pada ayat yang bakal kita baca, bermula daripada ayat 11. Kita akan baca daripada awal muka surat sampai ke akhir muka surat. Bermula daripada ayat 11 sampai ayat 39. Surah Al-Ma'arij, juzuk 29, muka 569. Baik, kalau kita sekali imbas, kita akan nampak mad asli ada di situ. Yubassarunahum. Ru. Waw kosong sebelumnya baris depan, mad asli. Kemudian kita nampak perkataan ni. Alif kosong, alif kecil, sebelumnya berbaris atas. Kita panggil dia mad asli. Baik. Contoh yang lain, kita tengok perkataan lawa, alif. Alif kosong, sebelumnya huruf berbaris atas, kita panggil dia mad asli. Secara rambang saja, kita akan pergi. Baik, kita tengok di sini perkataan manu'a, nun waw kosong, sebelumnya baris depan. Kita panggil ni mad asli. Okey, ini secara rambang dulu, kita pergi. Kemudian kita tengok perkataan di sini, perkataan walladzina, ya kosong, sebelumnya baris bawah. Ni namanya mad asli. Kemudian kita pergi sebelah dia, zal, alif kosong, sebelumnya baris atas. Kita sebut mad asli. Secara umum, itu bentuk-bentuk mad asli. Okey, jelas. Sekarang kita pergi kepada pelajaran yang kedua yang kita belajar, iaitu nama dia mad badal. Mad badal. Bentuknya hampir sama macam mad asli, tetapi dia melibatkan huruf hamzah. Huruf hamzah. Alif kosong, sebelumnya berbaris atas, tapi yang berbaris atas itu adalah huruf hamzah. Ada yang namanya mad badal. Cuba perhatikan. Dalam muka surat ini sahaja, ada tak yang namanya mad badal? Mad badal. Cuba perhatikan apakah ada di sini namanya mad badal. Perhatikan apakah ada mad badal pada muka surat ini. Ada ke tak ada? U, A, I, A, U, I. Apakah ada mad badal? Siapa boleh jumpa? Ada tak? Kalau tak ada, ya tak ada. Kalau ada, jawapannya ada. Sekarang kita nak kenal dulu. Siapa yang boleh jawab yang pertama, saya akan jawab dulu ayat berapa. Ada ke tak ada? Kita akan sahkan. Kalau tak ada, jawapannya tak ada. Mad badal. Boleh ingat kan mad badal kan? Alif kosong, sebelumnya baris atas, tapi hamzah. Waw kosong, sebelumnya baris depan, tapi hamzah. Ya kosong, sebelumnya baris bawah, tapi yang huruf berbaris bawah tu huruf hamzah. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Mad badal. Ayat 12. Salah tak apa. Salah tak apa Salah tak apa. Kenapa salah tak apa? Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya jawab salah tak apa? Jawapannya ialah, masa saya tanya soalan, pastikan kita pernah jawab salah. Siapa yang saya tanya soalan, kita usahakan supaya kita pernah jawab salah. Kenapa mesti pernah jawab salah? Sebab jawab salah tu adalah tanda yang kita sedang belajar. Contoh, ada orang cakap dengan kita kan. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa dia tak pernah salah baca Quran? Sebab memang dia tak pernah baca Quran. Memang tak ada salah. Tak pernah salah baca Quran sebab tak baca Quran. Tapi kalau dia baca Quran dan dia belajar Quran, pasti dia pernah membuat kesalahan. Sama juga jawab. Sekarang, katalah ayat 12. Ayat 12, kita tengok. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. Baik. Hari itu saya cerita mad asli macam mana? Alif kosong, sebelumnya ada hamzah. Hamzah mesti letak sebelah alif, sebelum daripada alif. Sekiranya hamzah dia begini, kita tak sebut dia nama dia mad badal. Sekarang wa akhi, hamzahnya ialah berada di atas alif seperti ini, maka kita tak sebut dia mad badal.
Kerana dia cuma satu harakat saja. Okey, jadi ayat 12 bukan. Sekarang kita pergi contoh lain. Ayat cadangan. Ayat 25. Perhatikan, ni ayat 25. Mad badal ada tak dalam ayat 25? Katalah dia jawab, Lissaili wal mahrum. Lissaili. Tengok kalimah ili. Tengok kalimah ili. Tengok saya tulis ni. Ili. Ini kan? Ni lam lah. Tu rumah dia. Baik, hamzahnya kat mana? Cuba tengok hamzahnya kat mana? Hamzahnya bawah rumah. Di sini. Di sini. Hamzah dia begini. Jadi adakah Lissaili? Adakah ini namanya mad badal? Jawapan dia bukan. Allah Ustaz, malulah saya jawab salah. Tak payah malu jawab salah. Yang malu tu kalau langsung tak datang belajar, tak online sama dengan kita. Yang tu malu. Okey. Sekiranya dia jadi mad asli. Tak ada kat sini. Sekiranya dia jadi mad asli. Macam mana bentuk dia? Bentuk dia bakal bentuk begini. Sekiranya, tapi bukan. Katakanlah. Kalau bentuk dia begini. Ya kosong, sebelumnya hamzah baris bawah. Maknanya hamzah sebelah dia. Kalau begitu, baru kita sebut dia hamzah, nama dia mad badal. Ili. Ni nama kita mad badal. Okey. Jadi, apakah ada dalam muka surat ni mad badal? Jawapannya tak ada mad badal. Kak Kamar Zaiha dia nak tulis mad badal sebenarnya. Tapi huruf L dia laju sangat dia tekan. Jadi M. Tak apalah, kita faham. Okey? Tak ada mad badal. Cantik? Yang ketiga. Ada tak namanya mad jaiz munfasil? Munfasil. Apa makna munfasil? Munfasil maknanya apa? Munfasil maknanya pisah. Siapa yang berpisah dari siapa? Kalau munfasil maknanya pisah. Siapa yang berpisah dari siapa? Jawapannya ialah mad asli berpisah dengan hamzah. Pisah dekat mana? Pisah perkataan. Mad asli berpisah dengan hamzah. Lain perkataan. Mad asli berpisah dengan hamzah. Lain perkataan. Okey, tengok dalam muka surat ni. 5 baris atas. 5 baris yang awal. Ada tak mad munfasil? 5 baris yang atas. Ada tak mad munfasil? Mad munfasil. Ada tak mad munfasil? Ada. Yang beberapa jawapan sebut ayat 15. Mana mad munfasil dia? Tengok ayat 15. Ada. Kita baca sambung. Kalla innaha lawa. Kalla innaha lawa. Kalla ni. La, lam alif di atas la, mad asli, jumpa hamzah dalam kalimah yang berbeza. Dalam 2 kalimah yang tak sama. Jadi kita panggil dia apa tadi? Mad munfasil. Boleh kenal? InsyaAllah depan ni senang mad munfasil. Okey. Bawah. Mad munfasil. Bagi cadangan sikit. Selain daripada ayat 15. Ayat 15 dah jumpa. Mad munfasil. Mana mad munfasil? Contoh lain yang ada, kita tengok pada ayat 24. Perhatikan ayat 24 masing-masing. Ayat 24. Tengok ayat 24 ni. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ وَالَّذِينَ fi ni, kalau kita berhenti kat situ, panjang dia 2 harakat. Dia mad asli. Ya kosong, sebelumnya baris bawah. Tapi oleh kerana dia jumpa hamzah. Mana hamzah dia? Tu, perkataan amwal. Ni hamzah dia. Jadi mad asli jumpa hamzah dalam kalimah yang berbeza, munfasil, terpisah, maka nama dia ialah mad jaiz munfasil. Selesai. Itu pembelajaran kita dalam 1 minggu yang lepas untuk kita kenal. Hari ini kita akan belajar pula namanya mad wajib muttasil. Hamzah, mad asli juga masih jumpa hamzah, tapi dia dalam satu kalimah. Dia dalam satu kalimah. Jadi sebelum kita
lanjutkan cerita tentang mad wajib muttasil. Kita sama-sama bacakan ayat Quran daripada ayat yang ke-11 sehingga kepada ayat yang di bawah, ayat 39 insya-Allah. Hajar Nurmah Mansur dia jawab, ayat 30 ada Ustaz. Mad jaiz, betul, tepat jawapan, 10 markah. Ayat 39 ada Ustaz, tepat, 10 markah. Elza jawab. Dia kata awal ayat 19. Mana awal ayat 19? Awal ayat 19. Ni. Innal insana khuliqa halu'a. Awal ayat 19. Innal insana. Awal ayat 19. Oh, maksudnya kalau dibaca sambung ya. Kalau dibaca sambung, wa jama'a fa'au'a innal insan. Kalau baca sambung, ya, hukum dia mad jaiz munfasil. Oh, nampak gaya makin cekap ni. Sampai sambung dengan ayat pun dah boleh kenal. Ustaz, 17 sambung 18. Mana 17? Ini 17. Kalau nombor 17, ayat dia mana? Ayat dia bukan ni Ni bukan ayat 17. Ayat 17 mesti sebelum 17. Tu ayat dia. Ayat 17 sambung 18 ke ayat 18 sambung 19? Saya fikir tu bukan ayat 17 sambung 18 ni. Saya fikir dia adalah ayat 18. Sebab ayat dia gini. Habis, ini nombor ayatnya. Habis satu ayat, nombor satu. Jadi nombor satu, ayat pertama bukan ayat yang selepas dia, tapi ayat yang sebelum nombor tu dituliskan. Okey, kalau dilihat ayat 18, fa'au'a innal insan. Ke sini, kita kategorikan dalam kategori mad jaiz munfasil. Baik, kita mulakan bacaan kita daripada ayat yang ke-11, insya-Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Sedia semua? Daripada atas yubassarunahum. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassarunahum yawaddu المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Panjang sikit ni. Ayat 30 ni nak kena tarik nafas sikit. Panjang Okey. Kecuali kalau kita baca dengan bacaan laju lah. Tapi bacaan sederhana seperti mana yang saya baca ni, dia ambil nafas sikit Kita ulang ayat 30. Ada mad jaiz, hati-hati. Ala, satu perkataan. Az. Jadi mad asli jumpa hamzah dalam dua kalimah. Munfasil, terpisah. Jadi kita panggil mad jaiz munfasil. Saya suka baca 4. Tapi siapa baca 4, baca 5, jawapan dia boleh. Baik, kita ulang semula ayat 30. 1, 2. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha Maaf, batuk. Saya ulang. 1, 2. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Ayat 36 kita ulang. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Ta. 1, 2. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Payah sikit ni. Ayat 38. Perhatikan. Saya ulang. 38 Ulang dari sini. 1, 2. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. Baik, ayat 11 sampai ayat 39. Kita ambil dulu makna sedikit daripada ayat ni, tadabbur kita. Innal insana, tengok ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka bersifat halu'. Halu' ni maknanya bila dia tak ada harta, tak ada duit, tak ada kemilikan. Halu' ni maknanya bila dia tak ada harta, dia mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia itu ditimpa dengan kesusahan, dia suka mengeluh. Ni sifat manusia ni. Dia diciptakan kalau tak ada harta, dia bimbang, dia rasa susah, dia rasa macam sempit, dia rasa macam dia mula mengeluh, dia keluh kesah bila tak ada harta. Bila dia ditimpa dengan kesusahan,
maka biasanya dia banyak berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu, tetapi bila dia ditimpa, diberikan dengan kebaikan pula, maknanya dapat harta yang banyak, mana'a maknanya halang, maknanya dia halang diri dia daripada mengeluarkan sebahagian daripada harta yang Allah kurniakan. Senang cerita, maknanya bakhil, kedekut. Ini sifat manusia ni, dia sangat keluh kesah kalau tak ada harta. Tapi bila dia tak ada harta, dia rasa risau, dia rasa susah, dia rasa macam tak boleh nak buat apa-apa, dia rasa dunia ni macam sempit. Dia terfokus kepada yang dikatakan senang itu adalah bila memiliki harta. Tapi bila dia tak ada harta, bila diberikan pula oleh Allah yang namanya kurniaan harta, maka dia jadi orang yang sangat bakhil dan kedekut, menghalang dirinya daripada mengeluarkan sebahagiannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedekut sangat dalam urusan agama, urusan kedekut sangat. Itu sifat manusia, dia ada sifat yang seperti itu. Tetapi siapa yang mampu nak mengelakkan diri daripada sifat, macam mana kita nak buang sifat yang buruk ni? Ni masuk dalam kategori sifat mazmumah. Macam mana kita nak halang, benteng diri kita daripada bersifat tersebut? Ada diceritakan dalam ayat seterusnya. Melainkan orang yang solat, orang yang sentiasa daimun. Daimun ni maknanya orang yang istiqamah, sentiasa tetap melaksanakan solat. Kemudian dia menunaikan hak. Kepada orang yang meminta-minta pun dia bagi. Kepada orang minta pun dia tetap bagi juga. Kemudian orang yang benar, yang membenarkan hari kiamat. Ada cerita panjang ciri-cirinya untuk membuang sifat madmumah. Tugas kita ialah kena hayati daripada ayat 22 sampailah kepada ayat 35, iaitu sifat orang-orang yang mana dia tidak mudah untuk mudah-mudah berkeluh kesah. Kalau kita ada kesusahan, ada masalah, ada ujian, jangan biasakan mengadu di Facebook. Jangan biasakan kita meluahkan perasaan di Twitter. Jangan biasakan kita meluahkan perasaan kita, kesusahan kita di WhatsApp. Kurangkan. Jangan biasakan kita mengadu kepada makhluk dulu. Kita ada masalah je, terus tulis. Terus cari handphone. Kau sibuk apa pasal? Ada aku kisah. Dia dapat je masalah, terus cari Facebook. Ada orang terus je dapat je masalah, problem aja. Inilah anak-anak. Bila kita cakap dengan dia, bukan dia nak dengar. Dia luahkan perasaan tersebut. Bila ada masalah je sikit, problem sikit, cepat-cepat cari handphone. Update terus Twitter. Inilah lelaki. Lelaki semuanya sama. Daripada Perlis sampai ke Sabah. Tak ada kerja tu. Terus kepada gitu. Jangan. Kita jangan seperti itu. Bukan makna saya tulis di Facebook tu tak boleh. Boleh. Bukan makna saya di Twitter tu tidak boleh. Boleh. Bukan makna saya tulis di WhatsApp tu tidak boleh. Boleh. Itu tugas. Boleh saja. Tetapi dalam hal menyatakan perasaan kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, kita tiru apa yang dilakukan oleh Nabi Yaqub ketika mana dia kehilangan anaknya Nabi Yusuf, dan ketika mana anak-anaknya yang lain membuat perancangan jahat kepada Nabi Yusuf. Apa dia kata? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Hanya saja aku mengadu tentang kesedihanku dan juga kedukacitaanku kepada Allah. Pengaduan dulu kepada Allah. Ada je masalah, tukarlah. Jangan handphone dululah. Saya tak kata handphone salah, saya tak kata Facebook salah. Tapi kita nak latih diri kita lebih mudah menadah tangan, memohon kepada Allah dahulu sebelum handphone kita. Bahaya sekarang ni. Kita dah terbiasa apa-apa saja handphone, apa-apa saja handphone. Memanglah kita kelas kita ni pakai handphone, saya pun pakai handphone. Tapi kita dah terbiasa kepada perkara yang bukan handphone, keutamaan pun kita letakkan keutamaan. Jangan. Kita latih hati kita, kita latih kebiasaan kita supaya dalam hal nak mengeluarkan perasaan, mengadu, kita biasakan diri dulu bahawa kita cepat-cepat menadah tangan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu contoh mudah. Saya beberapa kali bawa jemaah pergi umrah. Kadang-kadang jemaah ni dia dah masuk pertama kali masuk Masjidil Haram ni, contoh mudahnya. Masuk bila dia terpisah dengan kita. Bila terpisah, dia ambil telefon, dia telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz kat mana? Saya tanya, awak kat mana? Haji kat mana? Saya ada kat dalam masjid ni. Saya sesat, tak jumpa jalan. Saya kata, Haji kat mana dalam masjid? Saya dekat sini depan Kaabah. Saya sesat tadi, tak jumpa jalan. Saya kata mudah saja, jangan bimbang. Yang pertama, dia berada dalam masjid. Yang namanya dalam masjid tak ada istilah sesat. Yang sesat tu orang tak sampai-sampai masjid.
Orang yang tak sampai-sampai masjid tu namanya sesat. Selagi orang tu didudukkan oleh Allah dalam masjid, tak jumpa jalan keluar, sangka baik saja dengan Allah. Allah nak beri peluang kepada kita untuk lama beriktikaf di dalam masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan cari handphone dulu. Kita dah lah dalam Masjidil Haram. Depan kita Kaabah. Tempat yang paling barakah. Di tempat-tempat mustajab doa. Angkat tangan dulu. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku tahu ini adalah rumahmu. Ini adalah masjidmu, milikmu. Adalah binaan-binaan para nabimu. Dan aku mohon, ya Allah, aku ni ada keperluan untuk pulang ke bilikku, hotelku. Kerana aku nak terbuai kecil. Aku perlu mandi, aku perlu makan, ya Allah. Mohon ditunjukkan, dipermudahkan untuk aku keluar di tempat ini. Bukan kerana kebencian kepada tempat ini, tapi kerana nak menyediakan diri dengan persiapan lebih baik untuk datang kembali. Ya Allah, tunjukkan aku mana pintu keluar. Turun tangan, amin ya Rabbal Alamin. Cari handphone, angkat nombor telefon Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kat mana Ustaz? Barulah cari Ustaznya. Apakah salah telefon terus saya? Tak salah. Tapi membiasakan diri pengaduan kepada Allah. Itu maksud saya. Bukan saya kata orang terus telefon saya tu maknanya tu salah. Bukan. Maksud saya latihan diri kita. Untuk kita latih. Okey? Baik. Sekarang kita nak pergi. Tu tadabbur kita berkaitan dengan ayat tadi. Sekarang kita nak pergi salah satu daripada hukum tajwid yang baru yang kita nak sampaikan, iaitu apa dia? Hajar Rubiah Ruby, maaf Ustaz lewat masuk. Alhamdulillah, tak apa. Yang penting selamat. Yang penting dapat bersama-sama kita. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa sampaikan. Ingat, hari Khamis kita pindah ke page yang lagi satu, akaun Facebook saya lagi satu. Hari ni kita nak tunjuk apa? Mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah. Saya bawa satu contoh. Contohnya ada di mana? Tengok ayat 23. Ayat 23. Ayat 23. Tengok ayat 23. Tara, dekat sini. Perkataan dia apa? Daimun. 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 Ada tak mad asli? Ada. Mana mad aslinya? Mad aslinya mana? Mad aslinya ialah da. Dal, alif. Alif kosong sebelumnya baris-baris atas. Tu nama dia da. Kan? Perkataan dia daimun. Kemudian berjumpa dengan hamzah. Alif dia jumpa dengan hamzah. Hamzah dia dekat sini. Ini perkataan dia mona. Mona. Sekarang hamzahnya dekat mana? Hamzahnya ada dekat sini. Kan saya cerita, kadang-kadang hamzah diletak atas rumah, kadang di bawah rumah. Ni saya panggil rumah lah bahasa kampung saya. Mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah. Daimun maknanya orang yang sentiasa, orang yang tetap, orang yang konsisten, orang yang beristiqamah, orang yang berselalu-selalu. Ni, daimun. Bila datang mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, maka dia mesti dibaca panjang. Hari itu munfasil, terpisah. Yang ni tidak terpisah dalam satu perkataan. Bila begini berlaku, maka di atas diletakkan ombak rindu. Bukan ombak rindu lah Ustaz, tanda mad. Ya, namanya tanda mad. Bahasa kampung saya ombak rindu. Tengok perkataan dia. Daimun. Lalu nama dia apa? Mad wajib muttasil. 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 Muttasil maknanya sambung. Mad wajib, sambung. Wajib dibaca panjang, sambung. Wajib dibaca panjang, sambung. Contoh kedua, mudah. Kita ambil hari ini 3 contoh saja. 3 contoh saja. Tengok ayat 25. Tara. Tengok ayat 25. Tara. Ayat 25. Apa ayat dia? Lisaili. 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 Ni perkataan sa'il. Sa'il maknanya orang yang meminta. Sa'ala. Sa'ala kan tanya, minta. As'aluka. Soal. Soal tu maknanya tanya ataupun minta. Lisaili. Sa'il ini satu perkataan. Mad asli jumpa hamzah dalam satu perkataan. Muttasil. Mana mad asli dia? Kenal dulu mad asli dia. Mad asli dia mana? Mana mad asli dia? Sa. Alif kosong sebelumnya baris atas. Tu mad asli dia. Nampak mad asli dia? Nampak mad asli dia? Sa. Sa. Sa tu mad asli dia. Baik, jumpa hamzah. Mana hamzah dia? Hamzah dia dekat sebelah. Hamzah dia dekat sebelah. Ni ada rumah, bawah dia hamzah. Hamzah dia sebelah.
Bukan hamzah di bawah alif ni. Bukan. Hamzah di sebelah mad asli. Selepas mad asli. Maka jawapannya ialah hukum dia. Bila begitu, diletakkan tanda mad di atas. Dalam satu perkataan. Nama dia tadi apa? Mad wajib muttasil. Kalau munfasil maknanya pisah. Muttasil maknanya bercantum, bersambung. Dah dua. Dah imun satu. Lisaili satu. Sekarang kita pergi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ada cadangan? Ayat berapa? Cuba tengok tadi. Contoh ketiga saya bagi peluang. Siapa jawab dulu, saya raikan. Salah, bagus. Maknanya belajar. Siapa yang tak pernah buat salah, maknanya memang dia belum pernah online lagi. Ayat berapa yang ada mad wajib muttasil? Mad asli jumpa hamzah. Satu perkataan. Mad asli jumpa hamzah. Satu perkataan. Ada? Kalau ada, kita raikan. Kalau tak ada, tak apa. Saya tunjukkan. Kita tengok. Ada tak? Mad asli jumpa hamzah dalam satu perkataan. Mudah-mudahan ada. Wallahualam. Ada ke tak ada? Kita tengok pada ayat 31. Kita tengok pada ayat 31. Jumpa tak? Ayat 31. Perkataan wara'a. Perkataan wara'a. Tengok 31. Perkataan wara'a. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ. Ni, di sini. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ. Perkataan wara'a. Itu satu perkataan tu. Ada tak mad asli dia? Ada. Mana mad asli dia? Mad asli dia ialah ra alif di atas ra. Mad asli dia mana? Kalimah dia apa? Wara'a. Wara' maknanya belakang. Macam ni kan kataan dia. Okey, jelas, nampak? Wallahualam, mudah-mudahan nampak, dapat dilihat dengan jelas, mudah-mudahan insya-Allah. Ra alif, alif kosong sebelumnya berbaris atas huruf ra. Kalimah dia apa? Wara. Kemudian jumpa hamzah. Di sini hamzahnya baris atas, tak kisahlah. Hamzah baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke. Kemudian mad asli ni, ra alif ni, jumpa hamzah dalam satu kalimah. Ni satu kalimah ni, satu perkataan. Maka di atasnya diletakkan tanda mad. Diletakkan tanda mad. Seperti itu. Jadi bacaannya ialah namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okey. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dalam keadaan boleh difaham. Dan bacaan itu jelas tadi. Baik. Sekarang kita lihat doa yang ingin kita kongsikan sebelum kita bersurai. Iaitu kita nak ambil doa yang ada dalam juzuk. Berapa saya tulis? Saya ada tulis tak? Doa yang kita nak baca. Saya nak pilih doa yang ni sebenarnya. Doa di muka surat 561. Doa di muka surat 561. 561. Cuba lihat doanya pada baris yang keempat. Pada baris yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana lisan doa ahli syurga nanti, yang mana doa mereka ialah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Cahaya, besok bila kita cahaya akan menerangi kita, akan menemani kita besok pada hari kiamat, insya-Allah ada nuruhum, cahaya dia. Maka doa mereka nanti bila nak melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bila nak dimasukkan ke dalam syurga, maka doa mereka apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami.
innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ni doa yang bagus kita baca. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa kita pada malam ini insya-Allah. Muka surat 561 ayat 8 surah At-Tahrim. Baik, sebelum kita menutup majlis kita, saya nak ajak kita belum pernah buat begini, iaitu kita baca sekali lagi. Sekali lalu daripada bacaan yang telah kita baca bermula daripada ayat 11 sampai kepada ayat 39. Perhatikan, ada beberapa mad wajib muttasil. Antaranya ialah, sila lihat kalimah ini, daimun. Saya suka baca 5 harkat, walaupun 4 boleh. Yang kedua, contoh yang lain, lis-sa'ili wal mahrum. Ini 5 harkat. Saya suka 5, 4 boleh. Nama dia mad wajib muttasil. Contoh ketiga, qaimun. Mad wajib muttasil, satu perkataan. Contoh lain, wara'a. Ini nama dia mad wajib muttasil juga. Tengok di sini, ada kalimah faulaik. Ini pun juga mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kemudian bawah ni, ulaika fi. Ini juga nama dia mad wajib muttasil. Mad asli jumpa hamzah satu kalimah. Mad asli jumpa hamzah satu kalimah. Baik, sebelum kita tutup dan bersurai, kita baca sekali lalu daripada ayat di atas 11 sampai ke ayat 39 dan kita akan sudahi pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Baik, mula dengan a'udzubillah. 1 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Sadaqallahul Azim. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini kita telah baca daripada surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat 39. Kita tadabbur tentang masalah jangan kita mudah berkeluh kesah. Jangan terlalu risau sekiranya kita tidak memiliki harta. Jangan kita bersifat mazmumah. Bila tak ada harta, sangat berkeluh kesah. Bila ada harta, kita jadi bakhil dan kelokek. Mestilah kita hias sifat dengan sifat-sifat mahmudah dalam hati kita. Dan kemudian kita pelajari sedikit tentang mad wajib muttasil. Pada masa yang sama ada doa tadi, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Waghfir lana, maka ampunkanlah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Banyak. InsyaAllah kita akan jumpa pada esok hari. Esok insyaAllah di Facebook yang sama. InsyaAllah pada hari Khamis baru kita usahakan pindah ke page yang saya ada sebutkan tadi tu. Page UST apa tadi? Saya rasa saya ada sebut tadi. Dah tunjuk tadi kan. Kalau tak dapat ada mungkin tak dapat salin dan sebagainya, saya tulis saja di situ. Dia punya apa tu nama Facebook dia tu. Tu. UST. Nama saya Ilian Aminin sengkang OFF page PAGE. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Jumpa lain di kesempatan insyaAllah esok kita bertemu pada jam yang sama 8.55 kita sudah ke udara. Barakallahu fikum. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan, kelemahan dan kesilapan. Apa yang baik itu datang dari Allah, kekurangan, kelemahan semuanya juga datang dari Allah atas kelemahan diri saya. Barakallahu fikum. Kita jumpa insyaAllah esok malam. Sampaikan kepada kawan-kawan kita di grup WhatsApp dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ada teguran, ada pembetulan, nanti maklumkan kepada saya. Mudah-mudahan kita akan perbaiki semasa ke semasa insyaAllah. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.